Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 9 Jun 2021. Anda bersama saya Luqman Muhammad dan ini antara paparan utama malam ini. Penglibatan lebih ramai sukarelawan di PPV diperlukan. Dakwaan PPV BCCK sepi tanpa kehadiran penerima tidak benar. Bekalan 380,000 dos vaksin Sinovac kini tiba di Sarawak. Penglibatan lebih ramai sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sarawak mampu mempercepatkan lagi sasaran negeri untuk mencapai imuniti kelompok. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Sabariah Putit, ia juga menyediakan Sarawak dengan jumlah kaki tangan yang secukupnya bagi menampung sebarang pertambahan PPV selepas ini. Kita akan buka banyak PPV awam ya di seluruh negeri Sarawak. Jadi saya nak pastikan, as I said, ya, dari segi sukarelawan ataupun di support from the medical sukarelawan dapat membantu ya dari semua pihak. Kita telah actually laksanakan a fast tracking in term of recruitment or sourcing for medical help. Ini saya mohon bantuan semualah mewawarkan supaya ada siapa-siapa yang ada source ataupun jumlah sukarelawan yang mahu terlibat sama. Datuk Sabariah yang juga bertanggungjawab memastikan keperluan sumber manusia untuk program vaksinasi Sarawak berkata demikian selepas membuat tinjauan di PPV Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Katanya lagi, sukarelawan yang terlibat juga akan diberi keutamaan untuk divaksin selain turut diberikan allowance. Dan mereka juga akan diberi keutamaan dari segi vaksinasi. Itu yang pertama yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri dengan JKNS tadi. Yang kedua, mereka akan diberikan allowance lah seperti yang diwawarkan. For pegawai perubatan, for example, is about 2,400 per month. And untuk pembantu is about 2,000 ya. Itu untuk medical sukarelawan ya. Bagi sukarelawan bukan kesihatan ya, kita memang galakkan lebih ramai yang mendaftar melalui KBS ataupun Sarawak Red Crescent ya. Untuk butiran lanjut kepada yang berminat, pendaftaran masih lagi dibuka dan boleh layari e-recruitment.sarawak.gov.my atau hubungi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di talian yang telah disediakan. Sementara itu, ekoran dakwaan dalam media sosial baru-baru ini yang mendakwa PPV BCCK sepi. Ini penjelasan Ketua Komanda PPV Dr. Cheong Yao Ling. Tiga hari pertama pusat vaksin Mega PPV AZ ini ialah kita sudah ditentukan supaya 1,000 orang setiap hari. Ini ya untuk trial supaya kita boleh faham petugas acclimate ke tempat kerja baru, dan lepas 3 hari keesokan hari, maksudnya hari ke esok akan 3,000 orang. Okey, sebab operation hour ya pukul 8 pagi sampai 9 malam. Kalau 1,000 orang dibahagi kepada 10 lalu lebih jam, dia memang lebih kurang 100 orang 1 jam bersama dengan orang yang teman dan mereka datang. Itu sebab rasa sini tiada orang, dan sebab luang sini sangat besar, BCCK yang besar, itu sebab 100 orang pun rasa macam tiada orang di sini. Sebenarnya hari pertama dan ketua puratanya 2,000 orang sudah sampai. Yesterday semasa penutupan pusat vaksinasi ini ada 1,012 orang datang menerima vaksin.
PPV bagi suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca di BCCK dan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN di Miri hanya bagi mereka yang mempunyai janji temu melalui aplikasi MySejahtera. Tegas Dr. Cheong, orang awam yang datang ke pusat itu untuk mencuba nasib tidak akan dilayan. Malah katanya mereka perlu menunggu sehingga giliran mereka dipanggil. Dalam perkembangan lain, Dr. Cheong turut mengingatkan mereka yang berhasrat untuk melakukan ujian calitan di Pusat Sehenti COVID-19 Kuching untuk hadir dalam masa yang telah ditetapkan. Katanya, tiada keperluan untuk mereka hadir terlalu awal. Ladies and gentlemen, to me, our door open at 9 o'clock. You do not need to come at 6 o'clock. Our operation time is from 9 o'clock until 5 o'clock. Come in between that period of time. Don't come at 6:30 a.m. So they can wait. It's nothing wrong for them to wait. But then our door only open at 9 o'clock. Malaysia pada Rabu mencatatkan sejumlah 6,239 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam lepas. Ini meningkatkan jumlah kumulatif kes positif negara kepada 633,891 kes. Selangor kekal menjadi negeri dengan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 2,291 kes. Sementara itu, Sarawak merekodkan 419 kes baru positif COVID-19 pada Rabu. 70.17% kes dikesan di 5 buah daerah iaitu di Kuching, Bintulu, Seri Aman, Sibu dan Lubuk Antu. Jumlah keseluruhan kes di Sarawak kini meningkat kepada 53,000. Daripada 419 kes baru yang dilaporkan, seramai 47 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 343 orang adalah terdiri daripada individu yang telah diberikan arahan perintah kuarantin. 3 kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 turut dilaporkan, sekaligus meningkatkan jumlah kematian di negeri ini kepada seramai 330 orang. Sarawak akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 secara lebih komprehensif lagi dengan ketibaan bekalan 380,000 dos vaksin Sinovac pada Rabu. Bekalan vaksin itu diterbangkan khas menggunakan pesawat mas kargo yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira pukul 12.20 tengah hari. Ketibaan vaksin berkenaan disaksikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Mas selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan penasihatnya Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian serta pemangku pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rosmawati Arifin. Kata Ugah, Sarawak telah melaksanakan perancangan terperinci dan meluas sejak beberapa bulan lalu bagi memastikan peningkatan bekalan vaksin COVID-19 digunakan sepenuhnya. Sementara itu, bagi pelibatan sektor swasta dalam program imunisasi ini, Ugah berkata kerajaan telah melantik 42 klinik swasta dan 40 sudah mula memberi vaksin kepada penerima yang layak. Banyak lagi dalam proses pendaftaran. Klinik-klinik berkenaan dijangka memberi suntikan 3,366 individu setiap minggu serta beroperasi 3 hari seminggu. Dan tempoh operasi akan ditingkatkan sehingga 5 hari seminggu. Penduduk kawasan Dewan Undangan Negeri Pantai Damai digalakkan untuk mendaftar sebagai penerima vaksin menerusi aplikasi MySejahtera atau melalui borang yang dikeluarkan pejabat residen. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Abdul Rahman Junaidi berkata, ia penting untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan tambahan daripada COVID-19. Menurut Dr. Rahman Junaidi, terdapat segelintir penduduk berdepan masalah untuk mendaftar menerusi MySejahtera disebabkan masalah internet dan tidak tahu cara pendaftaran. Jadi oleh sebab demikian maka memandangkan bahawa kita dimaklumkan oleh Kerajaan Sarawak bahawa bekalan vaksin akan datang dengan jumlah yang banyak pada minggu depan. Maka saya telah membuat inisiatif 2 minggu yang lalu untuk maklumkan kepada semua penghulu dan KK untuk mendaftarkan ataupun mencari penduduk kita yang tidak mendaftar dalam MySejahtera kerana tidak atas masalah tersebut.
Jadi kita belum dapat jumlah yang tepat. Namun demikian kita nak pastikan bahawa semua masyarakat kita mendapat suntikan vaksinasi ini. Dalam pada itu, Dr. Rahman Junaidi turut mencadangkan supaya klinik kesihatan di Kampung Buntal, Kampung Santubong dan Kampung Telaga Air dijadikan pusat pemberian vaksin PPV. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Pengagihan Bantuan Bakul Makanan Sarawak Kusayang BKSS 6.0 kepada seramai 273 isi rumah di Dun Pantai Damai melibatkan Kampung Santubong dan Kampung Pulau Ulu. Semua Presiden Parti Komponen Gabungan Parti Sarawak GPS menerima jemputan menghadap yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 14 Jun ini. Pejabat Ketua Menteri dalam satu kenyataan berkata, mereka telah dihubungi Istana Negara yang menjemput dan menerima menghadap daripada baginda. Baginda berkenan menjemput dan menerima menghadap Presiden-Presiden Parti Komponen GPS menerusi persidangan video pada jam 11 pagi 14 Jun ini. Kenyataan itu susulan Al-Sultan Abdullah mengurniakan jemputan dan menerima menghadap pemimpin parti politik. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu telah menghadap baginda di Istana Negara pada pagi Rabu diikuti Ketua Pembangkang Merangkap Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, baginda turut berkenan menganjurkan sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara 16 Jun ini. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, perbincangan khas Raja-Raja Melayu ini adalah atas inisiatif Al-Sultan Abdullah dan akan dipengerusikan baginda. Kali pertama perbincangan khas Raja-Raja Melayu telah dianjurkan pada 25 Oktober 2020 di Istana Negara. Polis telah membuka kertas siasatan terhadap satu berita yang tidak benar berkaitan vaksin AstraZeneca diterima Sarawak yang dimuat naik menerusi laman sosial Facebook Sarawak COVID-19 Awareness Group. Ketua Polis Daerah KPD Kuching SCP Ashman Bajah berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang kaki tangan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengenai berita tidak benar itu semalam yang menyatakan bahawa jumlah dos vaksin AstraZeneca yang sepatutnya diterima Sarawak berkurangan daripada jumlah yang sepatutnya. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 Pindaan 2021 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ashman berkata, polis dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga akan memburu individu yang terbabit dalam kes itu. Seorang pemandu kereta selamat daripada mengalami sebarang kecederaan selepas kenderaan jenis pelbagai guna MPV yang dipandunya dihempap besi cerucuk di jeti feri Rembungan. Kejadian berlaku ketika pemandu MPV terbabit iaitu seorang wanita berusia lewat 50-an sedang dalam perjalanan keluar dari feri menghala ke Kuching iaitu sekitar jam 8.27 pagi. Sebatang besi cerucuk yang digunakan untuk membuat tiang di jeti feri baharu berhampiran tiba-tiba tumbang lalu menghempap bahagian enjin MPV tersebut. Ketua Polis Daerah Lundu DSP Damatari Slutin berkata pemandu dilaporkan selamat dalam insiden tersebut. Tambahnya, sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lundu terus ke lokasi kejadian untuk menjalankan siasatan. Siasatan polis berhubung kejadian masih dijalankan. Seramai 2.25 juta pendaftar yang terdiri daripada warga emas telah direkodkan sebagai kumpulan penerima vaksin fasa kedua. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata sebanyak 1.9 juta individu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi dos yang pertama. Daripada jumlah ini, 855,124 telah menerima dos pertama. Manakala 436,244 telah menerima janji temu mereka
sehingga 15 hari bulan Jun. Dalam pada itu, sebanyak 17.7 juta individu yang berumur 18 tahun ke atas juga telah mendaftar bagi mendapatkan vaksin. Sementara 4.1 juta individu secara keseluruhan pula telah mendaftar bagi program pemberian vaksin fasa kedua. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM disaran untuk menyesuaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran selaras dengan norma baharu. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jimut Masing berkata ini kerana pada tahun lalu banyak masa yang telah terbuang begitu sahaja terutama untuk pelajar di luar bandar yang tidak mempunyai perkhidmatan internet sekaligus tidak dapat mengikuti sesi pembelajaran dalam talian. Menurut Masing, kaedah baharu selaras dengan norma baharu adalah amat penting bagi mengelak lebih ramai pelajar khasnya di luar bandar yang berdepan kekangan perkhidmatan internet tercicir dalam pembelajaran. Menurutnya, jika pandemik COVID-19 berjaya dibendung, tahun 2021 akan menjadi pengulangan tahun 2020 dari aspek pendidikan pelajar. Justru Masing menggesa KPM mencari mekanisme terbaik untuk Kerajaan diminta untuk mempertimbangkan kesegeraan pemberian vaksin COVID-19 kepada semua penjawat awam yang menjadi tulang belakang kepada pentadbiran negara. Pengerusi Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC Sarawak, Omar Bahrain berkata pemberian vaksin kepada semua penjawat awam membolehkan mereka meneruskan peranan menjayakan agenda pemulihan ekonomi rakyat dan negara. Menurut Omar, melalui pemberian vaksin itu sudah tentu ia mampu mengurang masalah bagi penjawat awam melaksanakan tugas mereka seperti biasa di lapangan masing-masing dan tidak perlu lagi bekerja dari rumah BDR. Cadangan ini bukanlah untuk menidak golongan sasaran lain yang perlu mendapat suntikan awal, tetapi harapan QPEX adalah penjawat awam dapat diberi seiring dengan yang lain bagi memudahkan memberi perkhidmatan kepada masyarakat secara umumnya. Dalam pada itu, QPEX juga berharap semua aset-aset daripada agensi lain dapat digerakkan dalam operasi mengekang penularan COVID-19. Aset-aset seperti kenderaan jabatan, meja, kerusi dan kemah boleh disalurkan kepada pusat kuarantin, pusat pemberian vaksin, bilik gerakan COVID-19 daerah, klinik kesihatan dan COVID Assessment Center CSC agar gerak kerja di fasiliti terlibat dapat diperkemaskan lagi. Jelasnya perkara ini perlu diputuskan segera bagi memastikan setiap usaha mengekang penularan COVID-19 dapat dijayakan. Sektor komersial dan perkhidmatan yang berkaitan rantaian makanan tidak perlu memohon surat kebenaran COVID-19 Intelligent Management System CIMS 3.0 daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI untuk beroperasi. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian MIRI berkata surat pengesahan yang dikeluarkan oleh majikan adalah memadai sekiranya beroperasi dalam lingkungan daerah masing-masing. Tegasnya melalui mesyuarat yang diadakan bersama kesemua agensi sektor yang disenaraikan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, hanya perlu menunjukkan surat pengesahan majikan seperti yang dipraktikkan sebelum ini. Beliau berkata demikian susulan beberapa pertanyaan orang ramai mengenai kemusykilan mereka sama ada perlu menunjukkan surat kebenaran MITI atau permit polis kepada petugas ketika melalui sekatan jalan raya SJR sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Manakala untuk merentas daerah katanya permit polis perlu ditunjukkan kepada petugas SJR. Justru Lee berharap tiada keraguan lagi berhubung surat kebenaran tersebut dan pihak polis telah sedia maklum mengenai perkara berkenaan menerusi mesyuarat terbabit. Dalam pada itu, JPBB MIRI turut mengingatkan bagi mana-mana sektor yang dibenarkan untuk beroperasi harus mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan sepenuhnya dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19.
Pantau menerusi udara. Drone yang dilengkapi kamera dan siren yang sediakan Jabatan Alam Sekitar JAS dan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak akan membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat di negeri ini untuk memantau kawasan berisiko kebakaran hutan. Menurut Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak, Khairuddin Rahman, peralatan yang disediakan oleh kedua-dua agensi ini dapat melengkapkan lagi persiapan dalam menghadapi kemungkinan berlakunya kebakaran hutan semasa musim kemarau. Jelas Khairuddin, walaupun kini negara sibuk membendung penularan pandemik COVID-19, namun katanya kebakaran hutan masih perlu diberikan perhatian memandangkan usaha memadamnya melibatkan jumlah anggota yang ramai. Kita tidak mahu resources kita terganggu. Kalau contoh macam sekarang resources kita lebih kepada tumpuan kepada menangani isu COVID. Yang bantuan menghantar makanan, helikopter digunakan untuk transport medical staff untuk COVID. Alat lori kita banyak digunakan untuk memindahkan mangsa PUI, PUS dan banyak aset kita ni digunakan untuk tujuan tersebut. Dan sekiranya kebakaran hutan ini tidak dikawal pada peringkat awal, kemungkinan besar anggota kita yang terpaksa madam hutan dan api dalam hutan maka akan terjejas dari segi guna tenaga. Sebab itulah pada awal tahun 2020 dan awal tahun 2021 ni kita jangkakan berlakunya cuaca panas kita ambil tindakan terus. Sebab itulah kita buat advokasi, kita maklum kepada Sarawak SDMC, kita maklum kepada DDMC supaya tindakan advokasi secara serius melalui pendidikan, melalui pemantauan, lawatan dan juga pengawasan udara menggunakan drone. Dan drone ini yang dimiliki oleh pihak Jabatan Alam Sekitar dan juga NREB banyak membantu, terutama kali dari segi kawalan pencegahan. Walau bagaimanapun, beliau menggesa kepada pekebun dan pemilik ladang untuk sentiasa mengawal selia kawasan masing-masing bagi mengelakkan daripada berlakunya sebaran kebakaran. Bersama Creative Heritage Innovation Centre CHIC sebagai rakan komuniti dan TVS sebagai rakan media serta platform penyiaran, pelajar multimedia design tahun 2 dari Swinburne Sarawak di bawah inisiatif Digital Sarawak telah menghasilkan video perkhidmatan awam sebagai sebahagian daripada tugas pembelajaran mereka untuk kandungan animasi grafik gerakan. Depression, the most common mental illness that more than 264 million people in the world struggle with. Dalam usaha untuk menghasilkan kandungan menarik, pelajar terbabit menggabungkan kemahiran dan teknologi untuk menangani isu semasa melalui video kesedaran daripada topik kesihatan hingga kepada topik destinasi tempatan, lengkap dengan penceritaan menarik dan impak positif. Healthy eating doesn't have to be overly complicated. Ministry of Health Malaysia has developed a guideline called Malaysian Healthy Plate with the concept suku-suku Setiap separuh. pengumuman diakhiri dengan galakan untuk bertindak serta laman sesawang yang memberi maklumat lanjut. Menurut Samuel Yee, selaku pensyarah reka bentuk multimedia, kolaborasi ini membolehkan Sarawak Media Group SMG menyampaikan maklum balas dan wawasan industri kepada pelajar. Selain menyediakan platform untuk berkongsi karya dengan penonton yang lebih luas menerusi TVS. Para pelajar terlibat juga banyak belajar daripada pengalaman yang disediakan, seterusnya berupaya mengembangkan diri sebagai pereka grafik gerakan. Ketua Pegawai Eksekutif TVS Suhaimi Sulaiman berkata, kerjasama dengan Swinburne Sarawak boleh mengembangkan lagi industri kandungan kreatif untuk seterusnya menjadi pemain industri yang serius di rantau Asia Tenggara. Pada awal tahun ini, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara SMG dengan Swinburne untuk pelbagai kolaborasi yang diharap akan menghasilkan karya kreatif menerusi platform pengedaran yang dikendalikan oleh SMG. Tontonilah TVS saluran 122 Astro dan MyTV untuk pengumuman perkhidmatan awam yang disediakan oleh Swinburne bersama TVS.
Baik, sedikit perkembangan sukan. 3 lagi atlet Paralimpik negara berjaya ke Sukan Paralimpik Tokyo yang dijadual berlangsung dari 24 Ogos hingga 5 September depan. Majlis Sukan Negara menerusi hantaran di laman Facebook dan Twitter memaklumkan jago badminton para Cheh Lak Ho dan seorang lagi pemain badminton para Didin Taresoh dan atlet tenis kerusi roda Abu Samah Borhan. Lak Ho telah mengesahkan tiket ke Tokyo apabila layak secara merit berdasarkan ranking terkininya. Juara dunia sebanyak 6 kali yang akan bersaing dalam kategori SU5 kecacatan anggota bahagian atas. Itu layak selepas berakhirnya tempoh kelayakan yang menyaksikannya menduduki ranking kedua dunia. Seorang lagi pemain badminton para, Didin Taresoh, turut mengikut jejak langkah Chia apabila berjaya menempah slot ke Tokyo dan akan beraksi dalam kategori SS6 Cradle. Didin layak secara merit selepas berakhirnya tempoh kelayakan dengan menduduki ranking ke-7 dunia. Sementara itu, atlet tenis kerusi roda Abu Samah Borhan juga mengesahkan tiket kelayakan ke Tamasya Paralimpik secara merit. Beliau yang menduduki ranking ke-40 terbaik dunia berjaya mengumpul 608 mata dalam 9 kejohanan terbaik disertainya sebelum ini. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVA semalam ini. Teruskan kesertaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.